Rentasan berita edisi 710 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Muhyiddin sahkan tabung haji tidak dikuasai bukan Islam. Islam larang penghinaan warna kulit. Pelantikan speaker rumah siap pahat berbunyi. Dulu liberal, sekarang okey soal amanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerja iblis adalah memfitnah. Bukan iblis tidak tahu apa yang diperkatakan oleh iblis itu fitnah. Tetapi hakikat itu tidak merubah niat iblis untuk mengucak-acirkan manusia. Cuma kita berharap manusia tidak turut terperangkap dalam jerat iblis yang menyesatkan manusia sehingga ramai yang tidak bertemu jalan pulang dan berakhir di neraka. Berbalik kepada senario politik di negara ini, bisikan iblis itulah yang dijadikan modal oleh gerombolan yang kini membentuk Perikatan Nasional untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kononnya Kerajaan Pakatan Harapan secara tidak langsung sudah menyerahkan tabung haji kepada bukan Islam. Sebab tu anda tak setuju dengan penjualan aset-aset tabung haji sehari dua ni kan. Aset penjualan, kenapa nak dijual pada orang bukan Islam tersebut? Harta tabung haji, harta milik orang Islam. Yang jual begitu, rugi sangat ke tabung haji ni. Sampai peringkat nak kena jual hotel-hotel yang telah dibina, susah, kawasan strategik dah gitu. Namun ketika menjawab soalan lisan bekas Menteri Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikannya. Soalan Mujahid berbunyi, minta Perdana Menteri menyatakan kedudukan jumlah aset terkini tabung haji. Adakah benar kerajaan terdahulu telah menjual banyak aset tabung haji dan membiarkan tabung haji dikuasai oleh orang bukan Islam? Jawapan yang diterima berbunyi begini. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kedudukan terkini aset Lembaga Tabung Haji TH pada 30 Jun 2020 seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi tabung haji setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan dan Perstrukturan Tabung Haji, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas atau SPV, iaitu Urus Harta Jamaah Sedia Berhad UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Semasa sidang Parlimen Mac tahun lalu, Mujahid berkata pemindahan aset tak berprestasi tinggi tabung haji yang bernilai 19.9 bilion ringgit merangkumi 29 hartanah, 106 aset sekuriti domestik dan satu syarikat tak tersenarai telah meletakkan aset tabung haji pada nilai 76.5 bilion ringgit berbanding liability 75.5 bilion ringgit setakat 31 Disember lalu. Tabung haji dilaporkan menanggung liability yang bernilai 74.4 bilion ringgit berbanding aset 70.3 bilion ringgit menjadikannya defisit 4.1 bilion ringgit setakat 31 Disember 2017. Mujahid Yusof berkata aset yang bernilai 19.9 bilion ringgit yang dipindahkan daripada Lembaga Tabung Haji kepada syarikat tujuan khas SPV tidak dicairkan. Beliau berkata SPV berperanan untuk menjalankan proses rehabilitasi ke semua aset terbabit melalui strategi penggudangan iaitu warehousing dan penstrukturan semula. Bank Negara Malaysia BNM telah mengawal selia Lembaga Tabung Haji bermula Januari tahun ini sebagai sebahagian daripada Pelan Pemulihan secara menyeluruh bagi memulihkan penyata kira-kira Lembaga Tabung Haji. Susulan pelaksanaan pelan penstrukturannya, Tabung Haji berjaya mencatat impak pemulihan apabila meraih keuntungan sebanyak 1.3 bilion ringgit bagi tempoh 9 bulan pertama 2019. Dalam kenyataannya, UJSB berkata bagi tempoh sama, jumlah asetnya turut meningkat dan melebihi liability pada jumlah 2.3 bilion ringgit.
Menerusi pakej pemulihan bagi melindungi kepentingan penyumbang dan membantu tabung haji kembali stabil, ia tidak lagi perlu menanggung kerugian aset yang bernilai 10 bilion ringgit kerana kerugian ini akan ditanggung oleh UGSB dan Kerajaan Malaysia. Tabung haji juga tidak perlu lagi menanggung beban dan risiko kerugian berterusan ke atas aset-aset yang telah dipindahkan ini, kata kenyataan itu lapor bernama. Dalam tempoh setengah tahun pertama tahun 2020, Lembaga Tabung Haji telah berjaya mencatat pendapatan pelaburan sebanyak 1.55 bilion ringgit. Peningkatan pendapatan ini telah menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 1.25 bilion ringgit berbanding 849.66 juta ringgit pada tempoh 6 bulan yang sama pada tahun 2019. Jumlah aset tabung haji juga melebihi liability sebanyak 1.86 bilion ringgit pada 30 Jun 2020, kata kenyataan itu. Itulah hakikat yang ditutup daripada mata dan telinga penyokong Kompas dan UMNO. Terbukti Bani Lebay telah memfitnah Dr. Mujahid. Adakah mereka akan bertaubat dan meminta maaf? Jangan haraplah. Mereka lebih rela masuk neraka daripada meminta maaf. Ini perangai Bani Lebay serupa iblis, kata aktivis amanah Jamzuri Ardani. Nampaknya Parlimen kembali ke zaman gelap. Bukan gelap warna kulit tetapi gelap hati nurani. Ejekan gelap, hitam dan kalau hitam sapu bedak dilafazkan dengan jelas oleh Ahli Parlimen UMNO, disaksikan oleh Ahli Parlimen Melayu Islam Perikatan Nasional dengan wajah yang tersengih seolah-olah ia satu pertunjukan sarkas yang menarik. Ahli Parlimen DAP Batu Kawan Kasturi Pato berkata, hari bersejarah pelantikan seorang wanita, Datuk Seri Azalina Osman, dicemari oleh Datuk Seri Aziz Rahim dan Datuk Tajuddin Abdul Rahman. Beliau menciap di Twitter, apa yang telah menjadi hari bersejarah bagi Parlimen kerana YB Azalina Osman dipilih menjadi timbalan speaker wanita pertama ditenggelamkan oleh komen keji, seksis dan perkauman oleh Ahli Parlimen Baling Aziz dan Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin. Mereka sepatutnya meraihkan, sebaliknya mereka merendahkan wanita hari ini. Mengulas mengenainya, Naib Presiden Amanah, Ustaz Hasanuddin berkata, kalau Ahli Parlimen berkenaan berkeras tidak mahu meminta maaf, biarlah beliau memohon maaf kepada semua atas namanya seorang Melayu dan Islam. Saya boleh bersabar dengan tingkah laku buruk itu. Tetapi saya terlalu sedih melihat beberapa ahli parlimen Melayu Islam yang kononnya banyak ilmu tersengih melihat teguran-teguran yang cuba diberikan kepada si mulut celupa itu, ujarnya dalam satu kenyataan. Bila memetik wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Abu Jurai, janganlah engkau menghina seorang pun. Hasanuddin mengingatkan umat Islam khususnya ahli parlimen berkenaan menerusi surah Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lelaki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang diketawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Menurut beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan bahawa sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Akhirnya, Ahli Parlimen UMNO Melayu dan Islam itu tarik balik sambil lewa dan ketawa sahaja setelah kami memberi tekanan, kata Hasanuddin. Ahli Parlimen Keadilan Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad turut mengecam keceluparan mulut wakil rakyat UMNO berkenaan. Dunia sedang kecoh tentang Black Lives Matter, tetapi Parlimen tidak ambil serius tentang perkara ini. Seperti Hasanuddin, beliau berpendapat Speaker Dewan Rakyat yang baharu, Datuk Azhar Harun, patut mengambil tindakan. Akhirnya selepas lama kami bangun dan tekan, YB berkenaan menarik balik kenyataan itu. Tetapi sepatutnya YB Tuan yang dipertua mengeluarkan petua walaupun selepas ditarik balik supaya bahasaan parlimentary ditarik balik. Ucapan yang menghina orang lain kerana warna kulitnya bukan kata-kata yang boleh dianggap remeh atau semata-mata untuk tujuan usik mengusik. Saya tidak menyatakan bahawa beliau gelap. Saya tidak kata YB ni gelap. Saya kata gelap, saya pun gelap. Pakailah bedak, selesai masalah. Mohon Speaker. Larangan mengenai perbuatan itu disebut di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maknanya, ia dianggap sebagai perbuatan yang keji oleh Islam. Malang sekali apabila parti yang kononnya bertempik mengenai Islam memimpin, gagal memimpin para ahli parlimen mereka sendiri dan rakan sekutu mereka di dalam muafakat nasional. Meminta maaf hanya setelah ditekan dan diarah bukan akhlak terpuji pemimpin Islam.
Pelantikan speaker dan timbalan speaker yang baharu telah berlalu kemarin. Kejadian itu dikatakan satu sejarah kerana penyingkiran speaker yang tidak pernah berlaku dalam tempoh 800 tahun sejarah demokrasi berparlimen. Kenyataan ini disebut oleh bekas speaker Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof. Apa yang berlaku sekarang di luar pada biasa dan saya tak tahu sama ada terdapat negeri-negeri lain melainkan Trinidad and Tobago yang melakukan perkara sebegini. Trinidad usir speaker pada tahun 1990-an sebab speaker itu lakukan kesalahan rasuah. Tapi tidak ada apa-apa contoh lain selama 800 tahun tak pernah seorang speaker diusir sebelum tamat tempoh satu-satunya parlimen. Katanya di petik Malaysia kini. Terdahulu Dewan Rakyat meluluskan usul untuk menggugurkan Muhammad Arif sebagai speaker melalui undi belah bahagian yang menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju manakala 109 lagi tidak bersetuju. Usul tersebut dicadangkan Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan berkenaan. Ia bukan kerana terdapat apa-apa kesalahan yang dilakukan Muhammad Arif. Muhyiddin memilih Datuk Azhar Harun sebagai speaker mengikut Peraturan Mesyuarat 4/1 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Seperti kata pepatah Melayu, rumah siap, pahat berbunyi. Itulah yang berlaku pada 13 Julai 2020. Ahli Parlimen Amanah Sepang, Muhammad Hanifah Maidin yang juga seorang peguam, merujuk kepada pelantikan timbalan speaker susulan peletakan jawatan tersebut oleh Nga Kol Meng. Hanifah berkata meskipun wujudnya usul bagi mengosongkan jawatan, timbalan speaker lantikan Pakatan Harapan ianya telah ditarik balik apabila bekas timbalan speaker tersebut memilih untuk meletak jawatannya berkuat kuasa pada hari itu. Menurut beliau adalah wajar bagi Dewan Rakyat memberi notis kepada Pakatan Harapan bagi mengemukakan notis kepada Setiausaha Dewan Rakyat dalam tempoh 14 hari bermula pada hari selepas kekosongan jawatan timbalan speaker itu. Ini bagi membolehkan Pakatan Harapan mengemukakan cadangan nama calon timbalan speaker dari PH. Tuan Speaker baharu yang ketika itu mempengerusikan sidang Dewan menyatakan berdasarkan Peraturan 3, Peraturan Mesyuarat Standing Orders, tiada keperluan untuk Dewan Rakyat memberi notis kepada Pakatan Harapan untuk kemukakan nama calon dari Pakatan Harapan. Dengan hormat keputusan beliau itu bagi saya jelas silap. With due respect, his literal interpretation of Order 3 was left much to be desired. Ia satu tafsiran yang, maaf kata, mengetepikan sama sekali aspek keadilan, ujar Hanifah. Menurut beliau, Peraturan 3 Peraturan Mesyuarat berkisar isu kekosongan jawatan. Walaupun dalam aturan tersebut tidak menyatakan secara spesifik keperluan untuk menghantar notis kepada para ahli parlimen untuk mencadangkan nama timbalan speaker atau speaker, tetapi ia mengabaikan sama sekali kata kunci Peraturan 3 itu, kekosongan. Hari ini sahaja iaitu 13 Julai 2020 baru isu kekosongan yang dinyatakan dalam Peraturan 3 berkuat kuasa. Inilah kehendak Aturan 4/1. Sewajarnya sidang Dewan Rakyat patut ditangguhkan tanpa memutuskan YB Pengerang sebagai timbalan speaker secara arbitrari. Katanya, Hanifah berpendapat jika ditafsirkan secara literal sekalipun, hakikatnya usul Muhyiddin untuk melantik speaker dan timbalan speaker Dewan Rakyat bagi Government Tebuk Atap adalah pramatang. Ini kerana 14 hari yang dinyatakan dalam Peraturan 4/1 seharusnya hanya boleh dikira bermula pada 13 Julai selepas isu kekosongan jawatan speaker dan timbalan speaker diputuskan secara muktamad pada hari berkenaan. Kesimpulannya, notis 14 hari Government Tebuk Atap adalah tidak sah kerana ianya adalah pramatang. Tindakan Pakatan Harapan tidak memberi notis 14 hari adalah betul dan mengikut prosedur sebab tarikh itu belum bermula sebelum ini. Kesannya kedua-dua pelantikan speaker dan timbalan speaker adalah cacat. Kenyataan Hanifah tersebut disokong oleh Peguam Muhammad Hanif Katri dalam wawancaranya bersama Jom Channel malam kemarin. Dan yang keduanya, apabila datangnya usul di mana Nga Kol Meng telah pun meletak jawatan, maka isu balik kepada isu pencalonan timbalan speaker. Dan dalam timbalan speaker, beliau boleh membuat keputusan sendiri. Sebab dia tak tertakluk kepada keputusan berkaitan dengan sama ada perlu bagi notis 14 hari atau tidak untuk calon speaker. Itu dah lepas. Untuk timbalan speaker, dia jadi pengerusi. Hanif berharap pengundi pada pilihan raya akan datang dapat membuat penilaian siapakah wakil rakyat dan siapakah badut di dalam Dewan Rakyat. Sikap PAS terhadap pelantikan speaker dan timbalan speaker oleh Kerajaan Perikatan Nasional dipersoalkan kerana PAS kononnya menolak fahaman liberal.
Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional, Ustaz Rizwan Abu Bakar berpendapat antara hikmah daripada pengguguran Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof adalah menggambarkan sikap sebenar PAS. Nampak tak? PAS tak berjuang Islam pun. PAS hanya tunggang agama. Artinya apa? Liberal sudah okey atau PAS sudah gelong? Sindir Rizwan. Bukan rahsia, PAS pernah menggelar Azhar sebagai seorang yang liberal. Malah PAS menyebarkan gambar beliau bersama Siti Kasim yang pernah diisytiharkan oleh bekas seorang calon PAS sebagai musuh Allah, kata Ridwan. Mengenai hikmah pelantikan Datuk Seri Azalina Osman sebagai timbalan speaker pula, Rizwan berkata ia adalah bukti bahawa dalih yang dibawa oleh PAS selama ini hanyalah dalih. Rizwan membangkitkan tentang kempen PAS sebelum pilihan raya umum sebelum ini yang mengkritik Datin Seri Rosmah Mansor kerana tidak memakai tudung. Beliau juga memperlekeh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang pernah berkata kena tengok macam mana ahli keluarga dididik. Kalau nak suruh isteri pakai tudung pun tak mampu, macam mana nak takbir negara dengan keadilan? Bagaimanapun, ujar Ridwan hari ini Tuan Ibrahim antara penyokong Azalina sebagai timbalan Speaker Parlimen Malaysia. Hikmahnya bukan Azalina, tapi hikmahnya adalah sikap sebenar PAS dapat ditonjolkan. Asal bersama kami atau kami bersama, tak tutup aurat pun aci, bidasnya. Sementara itu, Ketua Pemuda Amanah Kelantan, Hazmi Hassan, membangkitkan bagaimana pula nasib rang undang-undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 2016 RUU 355. Menurut Hazmi, PAS sebelum ini paling lantang menyerang Azhar kerana kenyataannya tentang isu pesta arak Oktoberfest. Azhar juga dilaporkan mengeluarkan kenyataan mempertikaikan RUU 355 yang dibawa oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. There are strong scholarly opinion which say rape do not need 4 witnesses. How could rape? Who will be so stupid to commit rape in front of 4 people? Hazmi berkata demikian menerusi saluran YouTube Jeming Hassan bertajuk Mari Mengenali Speaker Baharu Parlimen Malaysia yang disokong PAS dulu yang dituduh liberal. Adakah dengan pelantikan Ad Harun ini, maka RUU 355 PAS ini akan menjadi lebih mudah? Ini memandangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan hari ini adalah dari PAS tetapi Azhar adalah Speaker, ujar Hazmi. Bila mempersoalkan PAS yang berdiam diri sedangkan Azhar dikatakan liberal dan mempertikaikan RUU 355. Jika betul PAS memperjuangkan Islam dan ikhlas memperjuangkan RUU 355, mengapa hari ini PAS tidak berbunyi? Dengan pelantikan Azhar sebagai Speaker Dewan Rakyat, adakah RUU 355 kuat kembali? Adakah RUU akan bangkit kembali atau hilang begitu sahaja? Soalnya. Namun tiada suara kedengaran daripada Presiden mahupun timbalan Presiden PAS mengenai tindakan Muhyiddin menggantikan seorang yang dikenali Islamik iaitu Muhammad Arif dengan seorang yang dituduh liberal, Azhar Harun. Setakat ini belum ada lagi dalil yang dikeluarkan oleh PAS kecuali keluhan daripada ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Nasruddin Hassan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, apabila kita jatuh sakit jangan fokus pada kesakitan tetapi fokus pada rawatan. Bersangka baik pada Allah. Kesembuhan itu datangnya dari Allah SWT. Tanda iman, kita mestilah berdamai dengan takdir Allah. Jangan berlawan atau menentang takdir Allah. Itu pun beliau tidak berani berterus terang apakah yang dimaksudkan dengan sakit dan takdir itu. Ustaz sakit apa ya? Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.